Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaannya, kita masih lagi terpilih kalangan hamba-hambanya untuk pada Jumaat kali ini kita dapat menunaikan kewajipan kita, fardu Jumaat ataupun solat fardu Jumaat, yang mana kita ini merupakan Jumaat kedua terakhir sebelum kita sambut Ramadan. Maka perbanyakkanlah kita doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini dan berilah kami peluang untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, Ramadan adalah bulan yang merupakan penghulu bagi segala bulan, yang diimpikan oleh para salafus salih untuk berada di dalamnya kerana limpahan kurniaan Allah yang sangat luas. Namun begitu, kita masih lagi berbaki bulan Sya'ban. Jangan disia-siakan bulan Sya'ban ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kecanaan kita dan kesiapsiagaan kita yang kita tunjukkan di dalam bulan Sya'ban ini, Allah panjangkan usia kita. Allah lanjutkan usia kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, agar kita bertemu dalam keadaan yang penuh kesediaan dan juga ketaatan. Baik tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kaifa nastaqbilu syahra Ramadan? Bagaimana kita nak menyambut Ramadan? Itu persoalan dia. Kerana successful plan, perancangan yang berjaya akan memastikan kita panggil tindakan yang kita lakukan ke arah kejayaan. Kita tak nak jadikan Ramadan hanya sebagai bulan untuk kita lintasi sambut raya. Sekadar itu saja tak nak. Tapi kita mahukan sesuatu output daripada Ramadan. Dan sudah pasti output daripada pensyariatan puasa dalam bulan Ramadan telah dijelaskan oleh Allah. Iaitulah la'allakum tattaqun. Semoga kamu dengan puasa dalam bulan Ramadan tadi tu kamu takwa. Maka sudah pasti bagaimana successful plan kita ini adalah ke arah mencapai ketakwaan. Maka apa perlu yang kita buat, tuan-tuan? Di antaranya banyaklah, nanti penceramah-penceramah yang lain akan memberikan peringatan kepada kita. Yang boleh saya kongsikan di sini dalam keadaan yang kita panggil masih yang ada. Yang pertama sekali, kita kena ingat tahun ini bazar sudah diberikan keizinan semula. Saya ada tulis tahun lepas apabila di seluruh negara bazar tidak dibenarkan. Bukan salah pada bazar, kita tengok pada kita. Kerana dalam berita yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh di mana Mardi, oleh Timbalan Pengarah Bahagian Jaringan Antarabangsa ke Mardi punya, kes pembaziran makanan di negara ini sangat tinggi dan berlaku semakin tinggi apabila pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, pembaziran itu adalah yang disebutkan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Jadi mustahil saudara syaitan akan mencapai atau memiliki sifat takwa. Ini kena ingat. Okay. Jadi mustahil sifat takwa itu ada pada orang yang Allah Ta'ala sebut saudara syaitan. Bukan saya nak mention bazar.
tanpa bazar pun kita boleh membazir. Tetapi dari sudut perangkaan yang dibuat, management of food waste sebagainya, pembaziran makanan ni ia semakin menyumbang dalam bulan Ramadan kerana dan mengikut dari sudut skala besar saiz bazar tadi tu. Dia ada buat kiraan. Kalau yang bazar 100 hingga 200, berapa kilogram dia? Bayangkan tuan-tuan, sebulan lebih daripada 300 ribu ke atau 300 kilogram. Tak. Yang mana itu dikira oleh makanan yang masih lagi boleh dimakan. Pembaziran itu adalah yang dirujuk kepada makanan yang masih lagi boleh dimakan. Berlaku setiap hari, ya, tetapi lebih meninggi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, output apa yang kita nak dalam bulan Ramadan adalah takwa. Kelakuan membazir dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala sebut. Bukan ustaz-ustaz sebut, bukan nazir sebut, bukan alim ulama sebut. Allah yang sebut, saudara, syaitan. Maka ini sikap awal yang perlu kita bentuk supaya dalam bulan Ramadan, bukan bulan untuk kita nak membalas dendam setelah 12 atau 13 jam kita tidak boleh makan dan minum. Nah ni. Jadi susunlah perancangan kita, tak kisah sama ada kita memasak sendiri, kita membeli tak salah, kita membeli pun kita membantu saudara kita yang bekerja. Tetapi susun. Supaya apa? Kita tak nak kita keluar tadi itu output daripada Ramadan takwa tak capai, tapi yang capai adalah nanti mendapat label saudara syaitan. Kita akan marah kalau orang cakap, "Hei saudara syaitan." Kita marah. Tapi yang cakap ni Allah. Tuan-tuan nak marah Allah? Mana mungkin. Jadi dah diperingatkan. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tuan-tuan? Iaitulah kita mencari apa dalam bulan Ramadan nak capai kepada takwa. Nanti persiapan awal ni adalah kita telah membuat our financial planning. Tuan-tuan, kalau yang sudah merancang, Alhamdulillah. Kalau yang belum merancang, selepas daripada ini kita boleh merancang. Ramadan tahun ini, berapa target sasaran kita nak infak totally? Dalam bulan Ramadan, totally kita nak infak berapa banyak? 3,000? 5,000? Bukan maksudnya infak tu one off. Tapi totally dalam bulan Ramadan, sebab kita tahu Nabi SAW seorang yang sangat pemurah dan lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Totally. Whole of month Ramadan, how much we want to spend for infak? Berapa? Contoh kita target, Ustaz, saya target sehari itu kita buat kiraan bundarnya sehari itu 100. Bermaksud dalam sebulan Ramadan kita target 3,000. Bagaimana untuk kita agihkan itu terpulang, tapi 3,000 dan kita tulis wasiat bagi tahu pada pasangan kita yang kalau abang mati 3,000 ni adalah untuk infak Ramadan. Abang dah asingkan dah. Cuma abang buat planningnya sehari 100. Kalau yang nak planning sehari 100 lah. Kalau planning 3,000, okey, 1,000 untuk tajaan berbuka, 1,000 untuk ni, lagi 1,000 tu 30 hari punya, bermaksud kita panggil berapa? RM30 sehari. Sebagaimana kita boleh planning untuk raya, tuan-tuan. Kita raya, kita planning, kita sebagai ni, laki belaka ni tak? Ayah-ayah belaka ni, ketua keluarga belaka, nak menggembirakan anak dan isteri. Kan nanti salah pula, anak dan isteri. Isteri dan anak-anak. Baju raya berapa? Anak kita berapa orang? 3-4 orang. Mesti kita dah ada planning, financial planning kita. Tahun ni apa? Oh, lama dah sofa tak tukar, 5 tahun nak tukar pula planning. Kalau raya kita boleh buat budget planning, kenapa Ramadan tak boleh nak buat budget planning? Supaya apa kita buat budget planning? Supaya kita punya Ramadan yang Allah Ta'ala bagi bertahun-tahun, kita tidak mahu statik. Tahun lepas berapa? Oh, tahun lepas Alhamdulillah untuk diri sendiri ni, bukan untuk posting dekat Facebook, bukan untuk cerita riak orang, untuk muhasabah. Alhamdulillah tahun lepas ni, bukan saya buat analogi. Oh, tahun lepas Ustaz saya berjaya infak 2,500. So tahun ni takkan 2,500. Cuba usahakan 3,000.
Sebab itu istiqamah salah satunya yang kadang-kadang orang faham. Istiqamah ni adalah konsisten tetapi bukan statik. Istiqamah konsisten but not static. Kalau statik tuan-tuan, daripada kita kecil, kita ikut mak ayah, kita ikut ayah, kita pergi solat Jumaat. 15 tahun ke atas lah kan. Kalau sekarang ni 15 tahun ke atas atau 12 tahun ke atas. Masa sebelum ni pun kita dah boleh ikut dah waktu kecil. Kita waktu kecil, kita bukan ada usaha untuk bekerja, dapatkan duit. Tapi kita ikut ayah kita pergi ke masjid, ayah kita bagi kita RM1. Nah, man, nanti nampak tabung masuk dalam tabung masjid. Dia nak didik kita RM1. Selayaknya kita memasukkan RM1 kerana kita tak ada upaya untuk bekerja cari duit RM1. Naik peringkat universiti. Masih lagi belum kerja, cuma kita ada daripada tajaan Papa dan Mama dan juga lain-lain lah untuk kita sambung belajar. Kita pun RM1, mungkin RM1. Sebab kita masih lagi belum usaha cari duit. Itu duit semua orang bagi untuk pembelajaran kita. Kita graduate. Kita dah bekerja. Fresh graduate bekerja. Berapa? RM1,500, RM1,800. Ikut atas pekerjaan masing-masing dan certification yang ada. RM1,800. Kita earn RM1,800 monthly. Berapa lagi infak? RM1. Daripada tak mampu cari duit, sehingga dah mampu cari duit, RM1. Selepas 10 tahun, kita ada bulan kenaikan gaji. Kita ada kenaikan gaji. 100,500 ke 200,500. Ikut yang tahap kerja tuan-tuan. Kalau lagi besar, lagi banyak. Selepas 10 tahun, pangkat pun dah naik, gaji pun dah naik. Infak kat masjid berapa? RM1. Sehingga tuan-tuan dah pencen. Kalau pencen yang dapat pencen lah. Kalau yang besar kerajaan. Maksudnya, 8 jam tak perlu pergi pejabat dah. Sebab sudah pencen. Tapi jasa dikenang. Ada pencen. Berapa infak? RM1. Itu bukan istiqamah, itu statik nama dia. Daripada naik motor kapcai, Honda Cup 70 dulu, Honda Cup 70 sampai sekarang dah naik kereta. Duit maksudnya ada, Allah bagi keupayaan. Daripada Honda Cup infak RM1 sehingga dah pencen naik kereta besar RM1. Memanglah kita tetap memberikan infak, tapi itu statik. Sebagaimana usia 7 tahun kita duduk soft belakang, tak nak ganggu orang yang soft hadapan. Sampai kita akil balik, umur 15 tahun paling last pun duduk soft belakang. Sampai usia 77 tahun masih soft belakang lagi. Memang kita datang masjid, tapi itu statik. Sebab itulah kita, Ramadan ini kali keberapa tuan-tuan? Ini Ramadan kali keberapa? Sebab itu kita kena buat planning supaya kita boleh hasibu anfusakum. Kita boleh muhasabah diri kita. Kalau tahun lepas aku dapat infak totally dalam bulan Ramadan 1,000, why not kita mesti cuba 1,100 naikkan sikit. Kerana Allah dah bagi kita jumpa Ramadan. Tuan-tuan kena ingat Ramadan ni bukan kecil tuan-tuan. Kisah yang panjang saya bawa gini lah yang berlaku zaman Nabi SAW. Nabi kita ada 2 orang sahabat. Ada 2 orang sahabat ni sangat baik. Dua-dua ni kancing. Salah seorang Allah takdirkan wafat lebih awal. Dia tak berjumpa dengan Ramadan. Tapi yang wafat lebih awal ni hebat tuan-tuan. Dua-dua ni hebat sebab bila sahabat semua hebat. Tak ada sahabat yang tak hebat. Cuma antara mereka ada tinggi rendah lah. Tapi lebih hebat daripada kita, itu sudah pasti. Seorang yang mati awal ni hebat berbanding seorang lagi. Dia berjihad lebih daripada sahabat dia yang seorang lagi. Jihad ni hebat tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Boleh jihad kat medan perang pula tu zaman tu. Keluar tu bukan tentu balik lagi. 50-50 betul tak? Hidup atau mati tuan-tuan. Seorang tu mati dulu. Allah Ta'ala takdirkan mati dulu. Seorang lagi tu sahabat dia yang biasa-biasa. Biasa-biasa pada tahap sahabat bukan biasa-biasa macam tahap kita ni. Kita kalau biasa memang biasa sungguh. Jihadnya kurang kan berbanding sahabat lagi. Tapi Allah Ta'ala izinkan dia hidup setahun lebih. Bermaksud dia capai Ramadan satu lagi. Dalam kisah tersebut kita ringkas ya, sebab kita punya masa. Nabi cerita sahabat yang seorang lagi mati lewat tu berada dalam syurga lebih awal. Nabi cerita explain pada sahabat. Kenapa? Ringkas cerita sebab kita nak fokus on our topik iaitu Ramadan, kelebihan Ramadan untuk persiapan. Kerana seorang lagi tu dapat Ramadan lebih daripada seorang lagi yang mati dulu.
Walaupun yang mati tu dia punya pahala jihadnya lebih banyak daripada sahabat yang bukan tak berjihad tapi kurang jihad dia. Asbab Allah Ta'ala kurnia Ramadan. Terus bertingkat-tingkat dia punya gandaan pahala dia. Sudah pasti bila begitu bukanlah bermaksud bertemu Ramadan dalam keadaan saja-saja. Sudah pasti dia mengimarahkan Ramadan tadi tu. Nak kata tuan-tuan, kita dah berapa kali Ramadan Allah bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita. So, bagaimana kita punya improvement, perkembangan. Sebab itu istiqamah not about static, but how we improve our amalan. Bagaimana? Itu dari sudut financial lah. Dari sudut yang kita panggil kerohanian, ibadah, fardi itu insyaAllah masing-masing. Tapi financial tadi tu. Berapa jadi gitu. Susun supaya bulan Ramadan ni kita target. Kita nak tarik barakah, kelebihan yang kita nak capai tadi tu. Jadi susun. Balik nanti susun. Kita buat kiraan berapa kemasukan, berapa kita punya komitmen, berapa yang kita boleh kita ni. Ramadan ni saya nak 5,000 contoh. Kalau orang yang pendapatan ni besar lah. Kalau yang rendah sikit mungkin kurang sikit. Kalau yang lagi besar, lagi besar. Daripada 5,000 tu dia bahagikan pula masjid berapa? 1,500. Yang ni berapa? 1,000. Yang ni berapa? Lepas tu nanti kita nak spend pula yang sebagaimana ulama-ulama anjurkan pada kita. Kalau dipanjangkan usia kita 10 terakhir Ramadan, kita nak konsisten tiap hari tu. Tiap hari sedekah tu, manalah tahu kena hari tu malam tu Lailatul Qadar ke? Kan? Tak konsisten tu. Ke berapa? Planning. Tuan-tuan, agama Islam ni agama yang sangat sistematik. Tuan-tuan bayangkan cuba orang yang bukan Islam tanya ke kita. Kalau kita nak masuk Islam ni, saya kena semayang berapa kali ya? Kita berkata, suka hatilah. Berapa kali pun. Yang penting semayang. Suka hatilah. Lepas tu dia kata, dalam setahun berapa kali kena puasa? Suka hatilah nak puasa berapa kali pun. Yang penting kau puasa je. Tuan-tuan, first impression, orang kata, Islam ni agama yang tidak sistematik. Kita kerja tuan-tuan, nak capai KPI, very systematic. But Islam, lebih sistematik daripada tempat kerja. Kita ada sehari 5 kali waktu semayang. KPI, bila kita nak susun KPI, kita ada angka untuk muhasabah. Sehari 5 waktu fardu. Setahun sebulan puasa. Seminggu 1 himpunan. Setahun 2 raya. Kan kalau kita kerja ada KPI kita, muhasabah. Berapa kali tahun ni kita nak buat program ceramah kebesaran 5 kali, contoh 5 pop. Tiba-tiba asal tak cukup 5 kali, tahun lepas muhasabah kerana berlaku pandemik. So tahun ni bagaimana? Dia adalah bila-bila muhasabah, dia adalah cara nak improvement. Tapi kalau tak ada, kita nak apa? Ikutlah saya boleh buat ya. Ramadan ni nak apa? Ikutlah saya boleh puasa je. So this is a time for we plan to celebrate Ramadan will soon begin. Ini adalah masa dia untuk kita nak susun untuk bulan Ramadan yang kita akan sambut tak lama lagi tuan-tuan. Tak sama lagi kita nak sambut tadi tu. Sebab Islam adalah agama yang very systematic. Tapi penganut dia tadi tu kalau tidak menerapkan sistematik yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka itulah kita panggil antara masalahnya tadi tu. Sebab itu kita boleh lihat bagaimana. Dan yang terakhir tuan-tuan adalah Quran. Tak lain dan tak bukan. Ambillah peluang ni tuan-tuan untuk memperhebatkan, bukan memulakan baca Quran, tapi memperhebatkan. Yang kadang-kadang kita kena muhasabah diri kita, jangan tengok online, tapi kita tengok diri kita. Kita sudah Ramadan kali ke berapa, tapi bagaimana bacaan kita? Yang dah lancar, berapa kali Ramadan dah kita, tapi surah lazim kita hafal ke tidak? Yang dah hafal surah lazim, ini Ramadan kali ke berapa? Surah-surah yang biasa kita baca, kita dah hafal ke tidak? Surah Sejadah, surah Al-Insan, dah hafal ke tidak? Ke imam je hafal? Imam je hafal sebab imam kena jadi imam. Jumat, kita makmum tak hafal. Siapa kata? Kita dah lancar baca Quran, dah hafal surah lazim, surah-surah yang biasa dalam mingguan.
Al-Insan, As-Sajadah, surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah yang biasa mingguan. Dah hafal ke belum? Sebab itu kita rasa kita ada banyak masa untuk tidur dalam bulan Ramadan kerana kita tak ada apa-apa nak buat. Sedangkan kita banyak benda nak kena buat untuk improvement. Sebab itu tuan-tuan, jadi marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Dalam masa yang sama kita doa kepada Allah. Ada yang mungkin tak sempat jumpa Ramadan, tapi kalau Allah Ta'ala berizinkan kita untuk jumpa Ramadan, tuan-tuan, apa planning kita sekarang supaya bukan masa Ramadan baru nak plan, masa Ramadan kita terus proceed what our planning, ya, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.